Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak pelajar maupun rakan-rakan guru di luar sana. Bersama dengan saya, Cikgu Roslan akan membentangkan, berkongsi berkaitan dengan novel Pantai Kasih tingkatan 4 bagi Terengganu, Kelantan dan Melaka. Okey, so hari ini saya akan ceritakan bagaimana novel Pantai Kasih dari permulaan sinopsis hinggalah nilai dan pengajaran. Kita akan ceritakan sedikit dan sikit. Saya akan kongsikan jawapan kepada anda untuk sama-sama kita menilai dan tengok macam mana keadaan untuk menjawab kertas novel ataupun soalan berkaitan dengan novel Pantai Kasih ataupun mana-mana novel. Okey, terus kepada perbicaraan kita. Kita ada 6 perkara yang perlu anda ketahui aspek kajian sastra dalam novel. Pertama ialah sinopsis, tema persoalan, watak dan perwatakan, dan latar, nilai dan pengajaran. Ada 6 semua sekali. Dan plot, teknik penceritaan, gaya bahasa ialah di luar kotak yang selalu yang jarang digunakan dalam kertas 2 soalan 4. Okey, aspek ini mengandungi sinopsis. Biasa ditanya tema persoalan watak ialah sangat diperkenalkan, sangat popular soalannya. Latar terbaik pada 3, latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Manakala nilai terlalu banyak, kita huraikan lebih detail sekejap lagi. Namanya pengajaran. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan sedikit sinopsis berkaitan dengan Pantai Kasih. Okey, ini ciptaan saya, karya Azman Nordin, lakaran saya sendiri, Cikgu Roslan, tingkatan 4. Itu berkaitan dengan hospital, iaitu Pusat Rawatan Pantai Kasih. Itu menjadi yang sinonim bagi Pantai Kasih ini. Okey, kita baca sedikit. Raiha, seorang doktor pakar, dia menyertai Pusat Rawatan Pantai Kasih selepas menerima pelawaan daripada mentornya Dr. Wang. Raiha diterima tugas untuk membuat pembedahan kali ke-6 ke atas pesakit yang bernama Unung Sirong oleh Dr. Wang. Okey, Raiha berasa curiga akan pembedahan yang sama dilakukan sebanyak 5 kali ke atas pesakit pada tempat pembedahan yang sama. Pandangannya terhadap Dr. Wang mulai berubah. Pelbagai tanda tanya menyelubunginya. Selain itu, Raiha dihimpit dengan kenangan silam, iaitu kenangan pedih bersama Dr. Sadis, itu suami kepada Dr. Raiha, dan kehilangan seorang anak perempuan kesayangannya yang sering menghantui tanpa henti. Raiha menerima panggilan telefon dan memintanya datang segera ke Pusat Rawatan Pantai Kasih. Sewaktu dalam perjalanan ke PRPK adalah singkatan daripada Pusat Rawatan Pantai Kasih. Selepas mendapat panggilan kecemasan, Raiha mengambil keputusan untuk tidak lagi mempersoalkan kewibawaan Dr. Wang. Sebab kenalkan Dr. Wang, doktor pakar dalam bidang pembedahan ini. Setibanya di Pusat Rawatan Pantai Kasih, Raiha bergegas ke wad yang dihuni oleh Unung Siron. Itu pesakit, pasien kepada Pusat Rawatan Pantai Kasih ini. Dr. Alex Ang yang bertugas pada masa itu menjelaskan bahawa mereka membuat panggilan kecemasan tersebut dan menganggap panggilan itu kemungkinan ialah panggilan palsu. Raiha melepaskan keluhan lalu ke wad untuk melihat Unung Siron. Maknanya ada panggilan skema lah kalau kita, palsu, penipuan. Okay, ibu Unung Siron menegurnya untuk mendapatkan kepastian tentang keadaan anaknya selepas menjalani pembedahan tulang pinggul. Raiha kasihan melihat keadaan Unung Siron. Ariana Abdullah tiba muncul di pintu wad dan menyatakan bahawa Sister Felicia Lendosi ditahan oleh penceroboh yang pernah menyamar sebagai doktor di bilik bedah. Unung Siron menawarkan diri untuk menenangkan penceroboh itu kerana penceroboh itu tinggal bersebelahan dengan kampungnya. Okey, akhirnya pemuda yang menyamar sebagai doktor itu dibawa ke hospital sakit jiwa. Menurut Ibu Unung Siron, penceroboh itu ialah bekas penuntut bidang perubatan sebuah universiti bertempatan yang gagal dalam peperiksaan akhir semester. Maknanya sindrom lah, ada sikit sindrom itu, mungkin tak lepas peperiksaan dia gagal untuk jadi seorang doktor. Okey, Dr. Wang berkejar ke Pusat Rawatan Pantai Kasih selepas menerima panggilan kecemasan mengatakan bahawa pusat rawatan itu sekali lagi diceroboh oleh seorang lelaki yang menyamar sebagai doktor. Dalam perjalanan ke Pusat Rawatan Pantai Kasih, Dr. Wan dibayangi lagi dengan wajah anak saudara perempuannya yang mati disambar api apabila tindakan pakciknya, iaitu Dr. Sadis, yang membakar keretanya untuk melepaskan krab. Dr. Wan tidak dapat fokus
ketika memandu. Kesakitan pada lutut kaki dan pergelangan tangan yang kebas kembali pada saat itu menyebabkan tidak dapat mengawal kenderaan yang sedang dipandunya lalu melanggar tembok pusat rawatan pada kasih. Raiha melakukan pembedahan terhadap Unuk Dr. Wang yang mengalami kecederaan teruk di bahagian pergelangan tangan, lutut kakinya hancur. Felicia Lendosi memohon maaf daripada Raiha atas penglibatan dirinya menjadi budak suruhan membeli minyak petrol oleh Dr. Sadis. Dia menceritakan peristiwa yang berlaku pada malam itu. Dia juga memberitahu bahawa dia tidak tampil menjadi saksi kerana takut. Raiha akhirnya tersedar bahawa mereka berdua merupakan bangsa dalam kejadian tersebut. Raiha memaafkan Felicia. Ini penceritaan dari sinopsis daripada novel Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Penceritaan ini sangat menakjubkan kita sebagai seorang pembaca dan ada kalanya kita rasa seronok untuk dapatkan lagi input-input berkaitan dengan Pantai Kasih ini, peristiwa yang menarik ini dan tertarik ini. Okey, menjadikan seorang dua watak yang suami isteri, semuanya doktor dalam bidang akademik, okey, pembelajaran tinggi, tapi ada konflik berlaku. Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek kajian sastra pula. Lihat kepada tadi sinopsis. Kita pergi kepada yang pertama ialah tema. Itu ketabahan seorang wanita menghadapi pelbagai rintangan dan tekanan hidup dalam usaha melupakan peristiwa hitam yang menghantui fikirannya. Ini juga ialah lakaran saya, Encik Roslani, untuk memudahkan para pelajar untuk mencatat ya, dalam konteks menguraikan apakah tema, apakah persoalan, apakah watak dan sebagainya. Persoalannya ialah ada 4 perkara. Pertama ialah tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Itu Dr. Raiha melaksanakan tugasnya baik sangat. Dan kedua ialah kasih sayang yang mendalam terhadap seorang anak kandung walaupun tidak sempurna itu Rahayu. Nanti ia sangat-sangat cintakan Rahayu. Yang ketiga ialah kegelisahan dan tekanan setelah kematian anak dan suami. Dan keempat ialah keinsafan setelah melakukan silap siapa, iaitu Felicia itu ketua jururawat. Mereka ialah pergi kepada watak dan pewatakan. Dr. Raiha telah berusia dalam pertengahan 30-an, berambut ikal separas bahu, okey, tengok gambar di sini, berkulit cerah. Bapanya seorang pakar bedah dan ibunya bekerja sebagai jururawat. Berkami Dr. Sadi bertanggungjawab dan penyayang terhadap seseorang anaknya. Okay, Dr. Wang juga ialah watak yang kedua. Okay, gigih memajukan pusat rawatan Pantai Kasih, ego tidak mahu menerima pendapat Dr. Raiha tentang komplikasi yang dihadapi oleh Wenung Siro. Dan tamak. Kenapa dia tamak? Tidak mementingkan keuntungan, lebih mementingkan keuntungan berbanding etika dan nilai-nilai murni dalam perubatan. Maknanya apabila sekali rawat berapa ribu kan, 5 kali rawat beribu-ribu. Jadi melibatkan keuntungan banyak, maka dia pembedahan secara sambil lewa. Okey, Felicia Lendosi adalah ketua jururawat pusat rawatan Pantai Kasih, dihadap kerana memerahi ibu Sirun, perempuan silut, perempuan tua lah. Okey, bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan. Dia mengalami ketagihan ubat batuk akibat tekanan itu, sambil itu juga dia mencuri daripada farmasi pusat rawatan Pantai Kasih untuk dapatkan ubat batuk dan tidak bertanggungjawab untuk mengambil ubat batuk tanpa kebenaran. Ini ceritanya ialah tanpa kebenaran. Okey, latar pula terbagi kepada 3. Pertama ialah latar masyarakat yang berpendidikan tinggi. Kedua ialah masyarakat yang sentiasa menghadapi konflik dalam kehidupan. Yang ketiga ialah masyarakat yang sayang dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Contohnya Dr. Raiha yang sayang keluarga dia, tetapi ayahnya pula ataupun suaminya pula bersebaliknya. Masyarakat yang terlibat dalam perniagaan siapa? Dr. Wang. Okey, Dr. Wang yang melibatkan perniagaan dari perubatan dan berniaga. Okey, maka latar kedua ialah latar tempat di mana berlakunya peristiwa ini. Pertama ialah pusat rawatan Pantai Kasih. Yang kedua ialah bilik bedah yang mana berlakunya peristiwa dengan Sirun. Yang ketiga ialah pusat hiburan mana untuk Dr. Wang melepaskan boring, stres dan tekanan. Jadi pusat hiburan adalah tempat dia untuk berhibur, untuk melepaskan stres dan tekanan. Okay, yang ketiga iaitu latar masa. Okay, waktu malam Dr. Wang terlanggar tembok itu, garaj pusat rawatan Pantai Kasih. Yang kedua waktu dini hari itu Felicia mohon maaf daripada Dr. Raiha. Okey,
nilai dan pengajaran ini sangat penting dan sangat popular dalam konteks untuk menjawab soalan novel bagi tingkatan 4 maupun SPM. Okey, nilai ada 3 nilai. Pertama ialah nilai bertanggungjawab, kedua ialah nilai kasih sayang, ketiga ialah nilai kegigihan. Apa yang disebut dengan nilai ialah apa yang menyebabkan berlakunya kes atau peristiwa di sebalik peristiwa tersebut. Okey. Manakala pengajaran adalah kita kata kunci setiap jawapan untuk nilai dan pengajaran ada kata kunci. Contohnya nilai bertanggungjawab. Okey, nilai kisah itu Dr. Raiha. Contoh huraian dia ialah Dr. Raiha sangat menyayangi anaknya Rahayu walaupun Rahayu merupakan kanak-kanak istimewa. Okey, sindrom Down lah. Okey, kegigihan, nilai kegigihan. Dr. Raiha gigih berusaha merawat Dr. Nur Zero yang telah 5 kali menjalani pembedahan oleh Dr. Wang tetapi gagal. Manakala pengajaran dalam novel ini pada kasih ialah kita hendaklah bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Dr. Raiha sentiasa menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab di pusat rawatan pada kasih. Manakala pengajaran kedua itu kita haruslah. Kenapa sebut kita? Sebab pengajaran itu melihat kepada pembaca iaitu kita. Okey, Dr. Raiha sangat menyayangi anaknya Rahayu walaupun Rahayu merupakan kanak-kanak istimewa. Maknanya daripada nilai tersebut kita masukkan dalam pengajaran kita pada hari ini. Okey, boleh selesai untuk novel Pantai Kasih bagi ringkasan cerita kita hari ini. Okey, lihat kepada contoh jawapan. Itu contoh soalan dan contoh jawapan. Okey. Okey, panduan jawablah mahu diuji. Pertama ialah calon mesti memahami cerita tersebut. Cerita ini kena faham yang pertama. Yang kedua ialah calon mesti memahami, membaca dahulu novel tersebut. Yang kedua ialah calon dapat menjawab novel itu. Macam mana calon dapat menjawab? Pertama ialah teknik menghasilkan jawapan, membaca dan teknik dia. Macam mana teknik untuk dihasilkan? Saya kongsikan sikit panduan untuk menjawab soalan novel ini. Okey, iaitu kena ada berdasarkan novel tingkatan 4. Hurai semesti berdasarkan isi ataupun jawapan tulis dalam bentuk ayat lengkap, tidak point-point, tidak ada point, dia mesti bentuk esei ataupun jawapan lengkap, dan jawapan tulis setiap isi perenggan berbeza. Okey, perlu mengemukakan pernyataan isi terlebih dahulu sebelum dihuraikan dengan lengkap. Itu contoh. Okey, jelas di sini. Huraian mesti tulis secara terperinci seperti mengemukakan peristiwa secara menyeluruh, menyatakan nama watak, latar tempat, masa dan sebagainya dalam huraian tersebut. Okey, kita lihat kepada seterusnya. Baca soalan yang teliti, fahami kehendak soalan. Pertama ialah ingat kena faham kehendak soalan. Apa yang ditanya itulah anda jawab, bukannya yang anda faham. Boleh. Okey, bedah siasat markah dan tindakan. Tandakan kata kunci soalan. Okey, boleh. Tengok warna kuning saya tandakan. Novel yang saya kaji ialah okey, ambil daripada apa? Novel Pantai Kasih karya Azmanuddin. Okey, manakala kesimpulan memang terdapat peristiwa menarik dalam novel yang saya pelajari. Contoh, betullah contohnya. Lihat kepada kemungkinan jawapan. Okey, isi yang kurang jelas, ada salah mungkin, kurang tepat, point tidak lengkap. Ini ialah kemungkinan jawapan calon itu tidak tepatlah. Kita elakkan perkara sebenarnya. Kita tengok contoh jawapan yang betul okey. Okey, dan markah. Okey, kita tengok markah. Okey, kita akan terus kepada contoh jawapan. Okey. Dan tiada markah kosong. Ingat isi kata kunci huraian dan contoh itu sangat penting dalam menulis novel. Okey. Jelas? Saya masuk kepada bentuk soalan. Kita tengok bentuk soalan. Contoh soalan 4A. Okey, soalan 4 bagi kategori. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut. Itu novel Pantai Kasih kita pelajari tadi. Maka kita menjawab. Ingat kata kunci ialah 2 peristiwa menarik. Apakah peristiwa menarik pembaca kita, anda? Okey, 7 markah. Apabila 7 markah ialah akan mendapat 4 markah isi dan 3 markah untuk bahasa. Okey, bentuk jawapan soalan 2A ataupun 4A. Okey, berdasarkan novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih karya Azmanuddin. Novel ini mengandungi banyak peristiwa menarik. Tengok. Okey. Okey, nak 2 sahaja kita pilih 2 kan. Okey. Contoh jawapan lengkap. Anda perlu tulis di kertas anda, catat dan buat seulang kaji kembali soalan ini supaya anda boleh memahami.
pelajaran ataupun peristiwa menarik ini. Saya baca sedikit. Salah satu peristiwa menarik yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ialah peristiwa ketika seorang doktor merawat pesakitnya satu markah. Ingat tu. Dan Dr. Raiha menerima tugasan melakukan pembedahan ke atas ulung siron dengan penuh bertanggungjawab apabila meneliti sinar X beberapa kali untuk memastikan pembedahan kali ke-6 ini berjaya. Sebelum ini 5 kali pembedahan telah jalan oleh Dr. Wang tetapi mengalami kegagalan. Itu huraian. Poin yang kedua ialah peristiwa ini menarik kerana kita dapat melihat seorang doktor pakar dapat merasai penderitaan yang ditanggung oleh pesakitnya, menyebabkan dia berusaha untuk gigih untuk melakukan pembedahan sebaik mungkin agar pembedahan itu berjaya memulihkan penderitaan pesakitnya. Dapat satu markah ialah huraisi. Markah seterusnya, peristiwa yang menarik lain ialah peristiwa seorang ibu yang bersungguh-sungguh mempertahankan hak anaknya. Siapa? Peristiwa ini dapat dilihat melalui Dr. Raiha bersungguh-sungguh mempertahankan anak yang dikandung apabila suaminya, Dr. Sadis, meminta supaya kandungan itu digugurkan setelah didapati anak itu cacat. Ujian imbasan telah menunjukkan bahawa anak yang bakal lahir akan mengalami sindrom Down ataupun dipanggil anak-anak kanak-kanak istimewa. Peristiwa ini menarik. Tengok ni. Huraian nampak warna kuning, nampak jelas warna kuning kan? Ni bukan anak diraja ni, tapi untuk ni markah anda. Peristiwa ini menarik kerana kita dapat melihat seorang ibu yang sanggup mempertahankan kandungan daripada digugurkan kerana dia sangat menyayangi anak itu walaupun dia mengetahui bahawa anak itu akan dilahirkan dalam keadaan cacat ataupun sindrom Down. Maknanya tengok pada peristiwa ketika merawat ke peristiwa ke seorang ibu bersungguh-sungguh mempertahankan hak anaknya. Dalam huraian juga cerita kepada sama dan penutup. Untuk kesimpulannya, memang terdapat peristiwa menarik dalam novel yang telah pelajari. Ingat, 7 markah semua ni. 3 lagi, mana markah 3 lagi? Itu markah bahasa. 4 ialah markah isi, manakala 3 markah bahasa. Jadi 7 markah untuk bahagian soalan 4A. Jelas? Jelas. Boleh? Saya masuk kepada soalan yang kedua. Jelas. Saya masuk soalan yang kedua. Soalan ni. Dasar novel anda huraikan 3 peristiwa menarik ini dikaitkan dengan watak utama. Aspek sastra. Peristiwa Dr. Raiha mempertikai sebab ulung siron mengalami komplikasi setiap kali pembedahan dilakukan terhadapnya sehingga Dr. Wang yang melakukan pembedahan tersebut berasa tercamar. Ini ialah peristiwa ataupun rapat dengan watak utama. Peristiwa ini dianggap menarik kerana seorang murid berani mempertikaikan kewibawaan mentornya, itu Dr. Wang. Pembaca ingin tahu punca ulung siron mengalami komplikasi yang sama walaupun telah mengalami pembedahan di tempat yang sama sebanyak 5 kali oleh Dr. Wang, seorang pakar bedah terkenal. Itu pertama. Peristiwa kedua ialah Dr. Raiha melarikan anaknya Rahayu sehari sebelum anak itu dihantar ke pusat perawatan pemulihan untuk anak-anak isteri oleh suaminya. Ini peristiwa dengan watak utama. Kita kena berkait rapat dengan soalan yang ditanya. Itu ialah poin ataupun huraian pula ialah peristiwa ini dianggap menarik kerana memperlihatkan perasaan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Huraian sendiri tidak masalah. Sekian isi yang ketiga, peristiwa Sister Felicia menemui Dr. Raiha. Ingat watak utama lagi, memberitahu punca sebenar kematian Ayu. Felicia memohon maaf kerana dia juga terlibat dengan tragedi kematian Ayu, anak tunggal Dr. Raiha. Apakah huraian dia melibatkan tersebut? Peristiwa ini dianggap menarik kerana Dr. Raiha akhirnya mengetahui punca sebenar kematian Ayu. Sister Felicia yang bersikap keras hati telah mengakui kesalahan diri dan sanggup berubah demi membina kehidupan baru. Ketiga-tiga ni ialah isi untuk dapatkan 6 markah bagi soalan 4B. Mana lagi 2? Itu markah bahasa. Kita ambil daripada pendahuluan dan lengkapkan dengan kesimpulan. Kesimpulannya memang terdapat 3 peristiwa yang berkaitan dengan watak utama. Selesai bahagian novel.
Okey, dapat semoga anak-anak anak-anak murid semua dapat untuk pelajaran kita pada hari ini. Semua yang perkongsi ini dapat dikongsi kepada semua rakan-rakan pelajar dan cuba untuk menjawab soalan yang lain pula. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe channel Cikgu Roslan.